Okey, saya serahkan program kita hari ini dekat Cik Farhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, produk yang saya nak terang hari ini adalah Adin Coco, yang mana dalam Adin Coco kita ni ada 8 bahan atau lebih. Yang mana kita ada dalam ni susu kambing, kita ada lutein, kita ada omega 3, kita ada kurma, madu, delima, kismis, zaitun, habatus sauda, buah tin dengan saffron. Yang ni saya akan terangkan satu-satulah manfaat setiap bahan-bahan yang kita tambah ni. Sekejap lagi. Lepas tu Adin Coco ni pun dia mudah disediakan. Cara nak sediakan dia, just tambah 2 sudu kecil Adin Coco ni dengan 150 ml sekali susu kambing yang kita letak. Apa manfaat susu kambing ni? First, dia menguatkan tulang, and satu cawan susu kambing ni dia membekalkan sebanyak 327 miligram kalsium, yang mana dia lebih tinggi kandungan kalsium tu berbanding dengan satu cawan susu lembu. Kemudian susu kambing ni juga dia bertindak sebagai ejen metabolik, yang mana dia ada A2 beta casein, yang A2 beta casein ni dia mirip pada susu ibu. So dia baik untuk kesihatan dan juga dia boleh mengurangkan kesan alergi pada kanak-kanak lah. Kemudian susu kambing juga baik untuk kesihatan jantung, dia meningkatkan kesihatan kulit sebab ada kandungan lactic acid yang dapat melembap dan mencerahkan kulit. Kemudian susu kambing juga dia mudah untuk dihadam dan meningkatkan kesihatan otak. Kemudian dia juga boleh menghalang anemia dan boleh diminum untuk mereka yang ada masalah lactose intolerance sebab kandungan laktos dalam susu kambing ni dia lebih rendah berbanding dengan susu lembu. Kemudian lutein. Apa tu lutein? Lutein adalah vitamin yang disebut sebagai carotenoid, iaitu pigment organik. Yang mana lutein ni kita boleh dapat daripada sayur macam bayam, brokoli, jagung, anggur. Fungsi lutein ni adalah sebagai pigment warna pada mata manusia yang melindungi mata kita dari kerosakan matahari lah. Kenapa lutein ni dianggap sebagai vitamin mata? Sebab dia dapat mengurangi ketegangan pada mata kita. Lepas tu dia boleh mencegah penyakit mata macam katarak dan mencegah diabetes. Kemudian kita juga ada omega 3, yang mana omega 3 ni merupakan sejenis kumpulan asid lemak, lemak poli yang tak tepu yang badan kita perlukan. Sebab badan kita tak boleh hasilkan sendiri omega 3 ni. So dia kena ambil dari sumber luar lah. Kebaikan omega 3 ni dia boleh mengurangkan risiko penyakit jantung. Kemudian dia boleh mencegah kemurungan dan mampu mencegah lagi beberapa jenis kanser. Dalam omega 3 tu juga dia ada DHA dan GLA. Apa tu DHA? DHA ni kebaikan dia dapat menyokong pemulihan otot selepas latihan, dia boleh membantu merawat mata dan mampu menurun tekanan darah. Dan GLA ni dia punya kebaikan adalah dia boleh mengawal estrogen dan testosteron. So dia boleh kawal hormon lelaki dan wanita lah. So dia boleh hilangkan simptom macam kesakitan, mood swing. Kemudian dia juga boleh melambatkan menopause. Dia juga boleh
mencegah kanser dan menghalang komplikasi diabetes. Kemudian kita ada kurma, yang mana kurma ni mempunyai sumber serat yang baik untuk melancarkan pencernaan. Dia juga boleh mengawal gula dalam darah. Kemudian dia kaya juga dengan antioksidan, yang mana antioksidan dalam kurma ni kita panggil dia sebagai flavonoid. Yang mana flavonoid ni baik untuk mengurangkan risiko diabetes, Alzheimer dan kanser. Kurma juga boleh meningkatkan kesihatan otak dan menjaga kesihatan tulang. Sebab dalam kurma ni ada mineral yang nama dia fosfor, kalium and kalsium yang boleh mencegah penyakit tulang macam osteoporosis. Kemudian kita ada tambah juga dalam ading koko ni, kita tambah madu juga. Yang mana madu ni boleh membantu dalam mengurangkan berat badan sebab dia boleh meningkatkan kadar metabolisme dalam badan kita. Dia juga boleh meningkatkan sistem imunisasi badan kita. Dia juga boleh membekalkan tenaga sebab madu yang kita ambil, ada kajian yang mengatakan kalau madu yang kita ambil setiap pagi sebelum sarapan atau bersenam, dia akan bagi kita tenaga ekstra. Sebab dia ada gula semula jadi, dia ada air, dia ada mineral, vitamin dan protein. Madu pun baik untuk jantung, dia juga baik untuk menyembuhkan luka terbakar, masalah kulit sebab dia bersifat antibakteria dan antiseptik. Kemudian kita tambah juga dengan D5. Apa kebaikan D5? D5 fungsi dia sebagai antioksidan, kemudian dia menurunkan tekanan darah, dia meningkatkan daya ingatan, kemudian dia juga membantu untuk sistem pencernaan kita, meningkatkan sistem imunisasi sebab D5 ni kaya dengan vitamin C dan dia juga boleh menurunkan stres. Kemudian kita tambah juga kismis, yang mana kita tahu kismis ni dia baik untuk otak, dia baik untuk sistem penghadaman kita, dia meningkatkan kesihatan mata sebab dia ada vitamin A dan beta karotin. Kemudian dia boleh mengawal tekanan darah tinggi sebab dia ada kandungan kalium yang tinggi, yang mana kalium ni dia boleh menstabilkan tekanan darah kita dengan cara dia mengembangkan salur darah kita secara semula jadi. Kemudian dia juga boleh menguatkan tulang, membantu menurunkan berat badan sebab dalam kismis ni ada banyak serat, yang mana bila banyak tinggi dengan serat ni dia akan bantu perut kita untuk rasa kenyang lebih lama lah. Kemudian dia boleh meningkatkan sistem imunisasi tubuh kita sebab dia ada kalsium, zat besi dengan vitamin C. Boleh juga mencegah anemia, baik untuk kesihatan gigi, baik untuk kesihatan minda. Yang ni semua tahu kot, kismis ni orang kata nak bagi sekedik kan. So benda yang bantu untuk kesihatan minda ni sebab dia ada boron. Boron ni dia baik untuk, bukan untuk mata dan gigi saja, tapi dia juga boleh meningkatkan lagi daya tumpuan dengan daya koordinasi tangan dan mata. So, lepas tu dia boleh bantulah orang untuk mengingat dengan lebih baik. Kemudian kita juga tambah serbuk zaitun, yang mana zaitun ni baik untuk kesihatan tulang. Dia juga ada banyak antioksidan yang boleh membantu kita untuk merawat peradangan dan mencegah kerosakan hati. Dia juga baik untuk otak sebab dia ada polifenol, yang mana polifenol ni boleh kurangkan stres oksidatif dalam otak kita. Zaitun ni juga boleh meningkatkan kemampuan mengingat sehingga 25%. Dia juga, buah zaitun ni boleh menurunkan berat badan dan bersifat anti-kanser. Dan baik juga untuk sistem pencernaan kita sebab dia ada vitamin E, vitamin K, antioksidan dan omega 3. Kemudian kita tambah lagi dengan habatus sauda, yang mana habatus sauda ni dia kaya dengan antioksidan, boleh mengawal paras gula dalam darah. Kemudian habatus sauda ni pun boleh mengawal tekanan darah sebab dia ada mineral yang berfungsi untuk kawal tekanan darah, macam mineral tu nama dia kalium dan sodium. Dia juga bertindak sebagai anti radang dan ada antimikrobial, yang mana dia boleh merencatkan pertumbuhan bakteria yang
bakteria yang boleh menyebabkan keracunan makanan macam E. coli, Pseudomonas, Salmonella. Kemudian habatus sauda ini juga dia bersifat anti-kanser. Kemudian buah tin. Buah tin dia dapat meningkatkan kesihatan pencernaan kita. Dia boleh mencegah penyakit jantung, boleh mengawal kadar gula dalam darah kita. Kemudian dia juga bersifat anti-kanser dan berperanan sebagai prebiotik. Yang mana prebiotik ni penting untuk bagi makanan kepada bakteria yang baik dalam usus kita untuk membiak lagi. Kemudian dia menjaga kesihatan kulit dan rambut. Kemudian last sekali kita ada saffron. Yang mana semua orang tahu kot saffron ni herba yang paling mahal di dunia. Apa kebaikan dia? Dia memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Dia boleh mencegah gangguan sistem saraf. Dia juga boleh meningkatkan kadar dopamin dalam otak kita. Kemudian dia boleh menurunkan berat badan. Jadi secara konklusi dia, apa kebaikan ading koko kita ni? Sebab ading koko kita ni bukan saja tambah dengan banyak bahan aktif, kemudian kita gunakan madu yang asli, kita juga tambah dengan susu kambing. Macam saya bagi tahu tadi, susu kambing ni susu yang terbaik di dunia selepas susu ibu. Kemudian dia baik untuk penjagaan mata sebab kita ada banyak bahan aktif yang baik untuk mata, baik untuk minda. Kemudian dia juga boleh bagi tenaga dengan pantas, menguatkan ingatan dan banyak lagi lah. Jadi yang itu saja untuk saya. Terima kasih.